raja, wakil raja-raja. Our powers have been taken away. Saya kata mesti jadi raja lagi. Mesti jadi raja lagi. You can call you can summon PM and ask them to to take seriously this matter. Saya pun cakap orang putih walaupun tak boleh. Pasal dia cakap orang putih, kita yang putih kan. Dia pun panggil PM, bagi serah pada PM. PM serah pada Jakim, buat kata kerja, panggil menteri-menteri besar bincang. Tapi Jakim kata hanya untuk makluman semata, bukan untuk perbincangan. Habislah. Mana saya tahu, ini rahsia. Mohon raja-raja Melayu, habis saja waktu bagi telefon dekat saya, Datuk nak kerja sia-sia. Apa? Kerana Jakim yang kata kerja itu hanya untuk makluman semata, bukan untuk dibincangkan. Pasal itu tak ada perbincangan. Itu yang saya malah nak. Terpikir lagi benda tu, siapa besar? Saya besar ke dia besar? Itu. Kalau tuan-tuan tak ingat kan? Menteri kata, siapa besar? Menteri besar ke saya besar? Jawapan saya betul. Memanglah menteri itu besar dari segi jawatan. Ya, dia memang besar, badan dia pun besar, tapi kepala dia kecil. Salah faham. PTA tadi. Apa ni PTA tadi tak payah. Ya. Sebenarnya masalah PTA ni kita sebenarnya masalah itu masalah pendidikan. Saya dah bawa kepada Perdana Menteri masa itu Dr. Mahathir. Bila dia telah panggil semua think tanks berkenaan dengan pendidikan dan chancellors di pejabat dia, dan dia mengatakan kenapa sekolah agama rakyat ini tidak berjaya dan sekolah agama rakyat membangkitkan pembangkang dan sebagainya. Jadi dia minta ulasan, tak ada siapa nak ulas. Kebetulan saya dipanggil seorang, saya tak tahu pasal apa. Nabi Nabi Mufti cakap sikit. Jadi saya kata, Datuk Seri, tak ada dalam agama mana dalam dunia yang mewajibkan belajar ini seperti Islam. Islam mewajibkan belajar ini dalam dua tahap. Tahap pertama yang asasi dipanggil fardu ain. Tahap yang kedua sebagai kepakaran, itu dipanggil fardu kifayah. Dia tanya apa? Saya kata fardu ain itu ialah segala ilmu, ya, segala ilmu yang membolehkan seorang itu lahir ke dalam masyarakat sebagai anggota yang saleh. Jadi kewajipan itu diberi oleh ibu bapa kepada anaknya segala jenis ilmu yang untuk dia lahir ke dalam masyarakat sebagai anggota yang saleh. Hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan alam. Maka itu ilmu itu tidak terpisah. Termasuk situ ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu sains, ilmu matematik, ilmu teknologi, biologi, kesihatan. Itu secara asas adalah fardu ain. Yang pada kemajuan hari ini tahapnya sampai general degrees. Dia kata kitab mana baca? Saya kata itulah maknanya. Bila dia masuk ke dalam masyarakat, dia ambil satu bidang dalam masyarakat. Katakanlah dia guru, maka mestilah dalam bidang perguruan itu dia akan satu lagi tahap, iaitu tahap kepakaran. Itulah fardu kifayah. Perlu kerajaan menyediakan satu peruntukan untuk melahirkan kepakaran dalam bidang pendidikan. Mesti ada kumpulan pakar. Dalam pertahanan mesti ada kumpulan pakar. Dalam pertanian mesti ada kumpulan pakar. Itu fardu kifayah. Kalau tidak kita tak bangun, negara kita takkan membangun, orang Islam takkan membangun. Dia kata kitab mana? Saya baca tak ada apa. Dia kata memang tak ada kalau tak faham. Pasal dia bukan dalam buku, dia mesti dipahami akan istilah itu kemana perginya. Dia kata tolong tulis Zat kita nak buat. Saya kata saya tak pandai menulis. Tolong dia pegang tangan sampai saya turun tangga nak balik. Tolong tulis. Saya tulis tapi saya bukan penulis. Saya tak pandai menulis. Saya dapat 4 muka yang terangkan makna fardu ain, fardu kifayah. Saya bagi ke dia, hantar post bagi ke dia. Tak lama 2-3 bulan, kalau lepas tu 4 bulan lepas tu kan dia letak jawatan. Awak macam mana? Lebih. Selagi kita pisahkan agama dengan akademik, bila pun kita pisahkan antara agama, seorang dengan agama. Jadi dalam pendidikan kita akan tidak berjaya. Kalau kita jadikan dia satu pelajaran compulsory sebagai pelajaran yang lain,
dia akan jadi seorang saintis agama, dia macam dulu. Seorang doktor yang beragama, seorang ini. Pasal sama kuat dan sama penting. Ini daripada dia tak penting. Pasal dia bila tanya dia, saya bukan orang agama. Istilah saya bukan orang agama itu dari segi sensitivity Islam, dia jadi zindik, atheist. Bila atheist dia boleh keluar murtad. Itu kataan dia. Saya bukan orang agama. Kalau dia kata saya tidak alim, saya tidak pakar dalam agama, okey. Tapi bila dia kata saya bukan orang agama, maknanya dia tak ada agama. Istilah tu dah selalu. Selagi pendidikan kita dipisahkan, itu. Atau saya dah sampaikan kata, tapi kita tak ada desakan yang kuat. Tapi hari ini pun tak berani dah, pasal bangkangan cukup hebat. Orang dah cukup berani menentang kita, sehingga mahkamah syariah dibagi kuasa pun tentangannya cukup hebat. Dan sekarang pun dah ada apa? Tadi dibagi tahu oleh cikgu Jayaratnam telah menulis macam-macam untuk menafikan kita punya keistimewaan yang ada dalam perlembagaan. Habis kita. Saya ingat kalau tak dinafikan pun, sekarang pun yang istimewa siapa? Yang istimewa Hindu. Dia buat tokong paling besar sekali atas tanah kerajaan. Tak ada tindakan apa-apa. Saya pergi ke beberapa negara, saya kata, why don't you take action on that? Haram. Dia kata, itu tanah, bukan tanah saya, tanah apa nama, menjadi bandaran. Depa patut saman, tapi dia tak buat. Depa patut pecahkan. Sekarang sedang diplan untuk dalam rancangan kan, membina sebuah gereja yang cukup besar di Bukit Jalil. Dewannya saja akan muat 5,000 orang sekali kongresion dibuat. 5,000 orang. Sedang dibuat. Yang terbesar di Asia. Hebat di Asia sebelah sini. Bahkan sudah dibuat di Mesir, di Afrika, gereja yang paling besar di Mesir. Gereja bukan dibuat di Eritrea ke tempat orang Kristian, tapi dibuat di Mesir, gereja yang terbesar di Afrika. Nah, di Asia dibuat sini, akan dibuat di Malaysia, di negara Islam. Ini yang kita kacau. Kita banyak. Supaya juga tukar Argentina. Tak ada hospital lain daripada negara Islam yang buat. Semua yang tukar Argentina itu hospital dalam negara Islam. 7 pusat di dunia ini semua dalam negara Islam. Ibarat tak buat. Dia orang kuat pegang kepada Katolik kata haram, tapi orang Islam kata haram, kita langgar. Jadi